Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadevan, saya seorang peguam. Saya beramal di Tetuan J.D. Hari dan Jamil. Topik kita pada hari ini agak menarik ya. Di mana topik kita pada hari ini adalah fakta dan auta perbicaraan kes dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali ya, sebelum saya mulakan, biar saya terangkan sedikit sebanyak apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Perbandingan yang saya akan buat pada hari ini adalah perbandingan di antara perbicaraan ataupun perjalanan sebenar kes di mahkamah dibandingkan dengan apa yang kita selalu tonton di drama, di movie dan sebagainya. So, saya akan cuba terangkan apa yang sebenarnya berlaku dalam realiti dan apa yang kita biasanya lihat dalam drama, movie dan sebagainya. Mula-mula sekali ya, poin kita pertama untuk hari ini adalah tidak ada elemen yang mengejut. Biasa bila kita lihat movie atau drama dan sebagainya, apa yang kita selalu lihat adalah tiba-tiba akan ada seorang saksi tergempar, bukti tergempar akan datang, mereka akan bagi keterangan dan ianya akan mengubah kes dengan serta-merta. Tapi dalam realiti, ianya tidak dibenarkan atau tidak digalakkan. Di mana apa yang berlaku jika pihak-pihak ada saksi baru atau dokumen baru ataupun bukti baru, ianya harus dibuat secara satu permohonan. Notis harus diberikan kepada pihak lagi satu. Permohonan kena dibuat kepada hakim untuk hakim menilai terlebih dahulu sama ada bukti tersebut, saksi tersebut dan sebagainya akan dibenarkan untuk dibawa masuk ke dalam perbicaraan tersebut. Itu satu. Dan pihak lagi satu juga, iaitu pihak lawan, akan diberikan notis yang sewajarnya bukti ataupun dokumen baru akan diberikan, sesalinan akan diberikan kepada pihak lawan supaya mereka boleh meneliti, mereka boleh bersedia dan sebagainya. Sebab ianya adalah tidak adil jika tiba-tiba ada elemen mengejut, pihak lawan ataupun pihak peguam tidak berupaya untuk menyediakan diri mereka untuk membuat yang terbaik bagi kes tersebut. Poin kita yang kedua untuk hari ini adalah dari segi penetapan masa. Biasa bila kita lihat dalam movie, dalam drama dan sebagainya, pada kebanyakan masa kita akan lihat dalam movie kita akan lihat perjalanan kes tersebut adalah terlalu laju, di mana keterangan diberikan, keputusan dikeluarkan ataupun keterangan diberikan dan tiba-tiba pihak lagi satu harus menjawab dengan segera dan sebagainya. Tapi dari segi perbicaraan sebenar di mahkamah, pihak-pihak akan diberikan masa. So jika satu pihak tu telah berhujah ataupun telah menyampaikan sesuatu, pihak lagi satu akan diberikan masa. Sedangkan apabila saksi memberi keterangan sekalipun, peguam dibenarkan masa untuk mengambil nota, untuk membuat catatan dan sebagainya. So bila kita lihat dalam movie ataupun sketsa, ianya terlalu laju. Perjalanan kes adalah terlalu laju sebab ianya adalah drama, bukan realiti, di mana perjalanan kes adalah laju supaya ianya lebih menarik. Tapi dari segi realiti sebenar, peguam biasanya akan mengambil masa, akan mengambil tempoh waktu yang secukupnya untuk menyediakan kes mereka untuk mengambil nota dan sebagainya. Ketiga ya, poin ketiga pada hari ini adalah galeri, di mana bila kita ada pemerhati yang duduk di belakang mahkamah, kita sebut tempat tersebut sebagai galeri. Dan bila kamu duduk di galeri sebagai seorang pemerhati atau penonton dan sebagainya, kamu dikehendaki senyap pada setiap waktu. Bila kita lihat dalam drama atau movie dan sebagainya, kita selalu lihat orang akan membuat bising, orang akan menjerit, orang akan bertepuk tangan, orang akan meluahkan perasaan dan sebagainya. Tapi bila kamu menghadiri mahkamah sebagai seorang pemerhati, duduk di galeri dan kamu buat bising, kamu akan dihalau serta-merta oleh mahkamah. Kamu tidak dibenarkan untuk membuat bising kerana bunyi ataupun bising yang kamu buat ini akan mengganggu perjalanan mahkamah. Mahkamah tidak perlukan semua ini. So oleh yang demikian, secara amnya, kamu harus senyap dan kamu tidak dibenarkan untuk menjerit, bercakap, even menggunakan handphone sekalipun tidak dibenarkan sama sekali. Seterusnya, ini yang kita selalu lihatlah, right? Bila kes berjalan, ianya tidak semenarik dalam realiti, ianya tidak semenarik apa yang kita lihat dalam drama, movie dan sebagainya. Ianya tidak semenarik sedemikian. Terutamanya apabila kita menyentuh mengenai bab hujahan. Biasa kita akan lihat peguam akan berdiri dalam movie biasanya. Peguam akan berdiri, peguam akan bentangkan ini, bentangkan itu. Mereka akan berhujah kes secara lengkap. Tapi dalam kebiasaannya, apa yang akan berlaku? Saksi mula-mula akan bagi keterangan. Lepas saksi pihak plaintiff selesai, mungkin saksi pihak defendant akan memberi keterangan. Dan selepas kesemua pihak telah habis memberikan saksi, pada kebanyakan masa hakim akan menetapkan satu tarikh hujahan bertulis.
dan pihak-pihak harus memfailkan hujahan bertulis. Hakim akan meneliti. Jika ada sebarang keraguan, persoalan dan sebagainya, hakim akan menetapkan satu tarikh baru untuk memfailkan hujahan lanjutan ataupun hujahan lisan. Tapi bukan macam apa yang kita lihat dalam movie, drama dan sebagainya, di mana pihak-pihak akan berhujah secara lengkap dan sebagainya. Ianya berlaku tapi bukan untuk perbicaraan penuh. Biasanya hujahan yang kita biasa lihat dalam konteks mahkamah di Malaysia adalah dari segi mungkin dari mahkamah rayuan, tapi mahkamah rayuan sekalipun pihak-pihak harus memfailkan hujahan bertulis terlebih dahulu sebelum dibenarkan untuk membuat hujahan secara lisan. Dan poin kita yang seterusnya, bila kita lihat dari drama, movie dan sebagainya, biasanya hero-hero filem akan memberikan satu ceramah, terutamanya hero yang berlakon sebagai peguam, mereka akan memberikan satu ceramah. Ini adalah social injustice, ini adalah harus dielakkan, ini tidak baik, ini itu dan sebagainya. Tapi bila kita lihat dalam kes mahkamah secara kebiasaannya, pihak-pihak peguam terutamanya akan mengambil lebih banyak masa untuk mendengar keterangan saksi. Sebab ianya adalah penting. Jika saksi menyatakan apa-apa yang tidak betul, peguam akan mengambil nota supaya saksi boleh disoal balas. Itu adalah prioriti kebanyakan peguam bila mengendalikan kes. Saya sekalipun, bila kita mengendalikan kes, fokus kita adalah pada keterangan saksi. Mungkin apa yang saksi nyatakan dalam keterangan mereka di mahkamah adalah tidak benar. Tapi kita akan mengambil poin, kita akan menyoal balik keterangan saksi ini bila diberi peluang ketika sesi soal balas. So, kita akan berbuat sebagainya. Tapi tidak ada istilah di mana peguam memberikan ceramah mengenai kepentingan ini, kepentingan itu, kepentingan sosial dan sebagainya. Tidak ada. Pada kebanyakan masa, peguam tidak akan mengambil jalan tersebut. Jika ada sekalipun, kita akan sampaikan dalam hujahan di mana kita akan buat dalam bentuk bertulis pada kebanyakan masa. Dan yang terakhir sekali, ini kita selalu juga tengoklah di mana kita lihat bila kita kata drama ataupun movie yang melibatkan legal issues ataupun isu perundangan, kita akan lihat kedua peguam akan bertengkar, bertelingkar, menjerit antara satu sama lain, menepuk meja dan sebagainya. Tapi pada realitinya, pada kebanyakan masa, kebanyakan peguam kenal satu sama lain. Mereka adalah kawan dengan satu sama lain. Tapi ianya tidak bermaksud masing-masing tidak akan membuat kerja yang bagus ataupun tidak akan berhujah dengan baik. Kerana peguam dilatih untuk bertindak secara profesional, untuk mengadakan ataupun menjalankan kes secara profesional. So, pada kebanyakan masa, apa yang penting adalah hujahan yang disampaikan. So, saya selalu lihat ramai yang agak kecewa bila mereka melihat peguam yang mereka lantik ini berbual dengan peguam pihak lawan. Kamu kena ingat, pada kebanyakan masa, peguam kena berkomunikasi antara satu sama lain. Kerana mereka ingin melaraskan isu dokumentasi, kes-kes, prosiding, tarikh perbicaraan, jenis saksi, jumlah saksi, hala tuju kes dan sebagainya. So, semua ini harus memerlukan kerjasama di antara peguam-peguam untuk mengendalikan kes. Tapi kamu tak boleh pergi ke mahkamah, kamu lihat movie, kamu beranggapan bahawa peguam kamu ni harus sentiasa menjerit, harus sentiasa menepuk meja, harus sentiasa bergaduh. Ianya tidak akan berlaku pada realitinya. Sekian saja daripada saya untuk hari ini. Saya harap apa yang saya sampaikan hari ini berfaedah dan boleh dimanfaatkan oleh semua. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang, dan semoga saya boleh bentangkan lagi topik yang lebih menarik pada episod yang akan datang. Terima kasih.